Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi yang terkuasa, imam-imam Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan program majlis ilmu di masjid kita ini, Masjid Sayyidina Abu Bakar, yang sentiasa makmur dengan majlis-majlis ilmunya. Jadi majlis yang kita teruskan dalam siri perbincangan kita dari kitab Mawa'iz Al-Mufassirin ataupun nasihat peringatan daripada ulama tafsir. Ulama tafsir ni selain daripada dia tafsir ayat, maka dia ambil satu sudut nasihat, sudut tazkirah. Jadi kita tak bincang tajuk kita ni tentang hukum hakam yang panjang-panjang, tapi sekadar kita ambil ayat ini, ayat yang kita baca, tuan-tuan boleh buka dalam Quran, iaitulah ayat surah Al-Ma'idah 105. Surah Al-Ma'idah ayat 105, iaitu tentang bagaimana kita dengan amalan dan juga dengan sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beriman. Adakah cukup kita berpada dengan kita jadi orang baik, orang di keluarga kita, jiran tetangga kita, orang keliling kelalang kita ini tidak diambil perhatian ataupun dibiarkan saja atas dasar pepatah yang kita belajar, tak boleh jaga tepi kai orang. Kita kata pepatah itu betul, tidak salah, tapi kadang-kadang pepatah yang betul, penggunaan yang salah. Maknanya benda itu betul, tapi kita yang salah guna, tak kena pada tempat dia, maka kita mengatakan kesilapan itu perlu diperbetulkan. Kesilapan itu perlu diperbetulkan. Kalau tidak, kita duduk dalam kepincangan salah memahami ayat. Jadi ayat ini kita ambil nasihat daripada tafsir Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala. Di bawah tajuk peringatan ataupun ancaman kepada golongan yang tahu benda tak baik tapi dia buat. Orang tahu benda tak baik, dia buat. Ini berbeza dengan orang tak tahu. Tahu buat bahaya, tak tahu buat lebih kurang. Tapi jangan kata baik tak tahu. Mungkin ada orang salah faham pula. Kalau macam ni, biar tentu kita jangan belajar supaya kita buat benda yang tak betul, orang tak nak kacau kita tak? Kita kata tidak boleh, sebab dia ada juga kesalahan kita, dia panggil ia ni melanggar SOP. Yang satu lagi dia panggil tidak ambil peduli dengan hukum hakam ataupun kecuaian kita dalam beragama. Baik para jemaah sekalian, untuk ambil berkat kita punya majlis, kita baca ayat yang kita nak bincangkan ini. Mudah-mudahan ada keberkatannya Allah Ta'ala beri kepada kita, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, ayat yang kita baca ni 105 dalam surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu. Maknanya ayat ini kalau kita tengok secara zahirnya, Allah suruh jaga kita ya. Dalam istilah musim PKP, musim Covid, kita jaga kita. Boleh jadi ayat ini diguna pakai kita jaga kita. Dari jagalah diri kamu, jagalah sahaja diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk, taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semua, kemudian Allah akan menerangkan kepada kamu balasan apa yang telah kamu lakukan. Jadi ayat ini sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama kita, iaitulah perbincangan tentang apa yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ada yang salah faham. Dia ingat ke bila kita baik, kita jangan peduli hal orang lain. Orang lain tak baik, itu bukan kerja kita, awak punya pasal. La. Maka dalam Islam ini bukan macam tu. Sebab Islam dinur rahmah, Islam dengan penuh dengan kasih sayang, Islam yang penuh dengan timbang rasa untuk menyelamatkan manusia. Apa makna Islam dinur rahmah? Maknanya rahmat yang kita bawa ni kita tak nak untuk kita saja. Kita nak semua di kalangan kita, kita dengan keluarga kita. Sebagaimana yang sering ana bertanya kepada para jemaah, kita nak pergi syurga berapa orang? Semua kita sudah pakat nak pergi semua keluarga, dengan isteri, dengan anak cucu, dengan cicit, kita nak bawa semua ke syurga. Tiba-tiba waktu jadi baik, kita seorang yang baik, anak cucu lantak pergilah, apa nak jadi-jadi, kita kata lah. Itu satu kepincangan, amat pincang dalam hidup manusia ni. Apabila kita kata asalkan kita selesai, orang lain biar lah, itu satu kepincangan yang tidak benar. Maka apa yang sepatutnya yang kita lakukan dalam perkara ini? Jadi ayat ini para jemaah sekalian bukanlah lesen untuk tidak memberi nasihat, bukanlah satu keizinan untuk kita jaga kita, saya jaga saya, awak jaga awak. La. Karena itu setiap orang bertanggungjawab tentang diri dia, dan dia bertanggungjawab tentang orang-orang di bawah jagaan dia. Ada setengah bapa ataupun ibu bapa lah kita kata, bila anak dia kahwin, oh dia happy, dia kata alhamdulillah selesai dah masalah saya. Kata selesai masalah apa? Suami dia lah pula bertanggungjawab kepada isteri. Kita kata na'am, dari sudut fiqh suami bertanggungjawab dengan nafkahnya, penjagaan keselamatan. Tetapi kalau kita tengok anak kita balik rumah kita tak solat, ini awak punya pasal, suami awak punya pasal. Ataupun anak perempuan kita balik ke rumah kita tak untuk aurat, dosa atas kepala suami dia, bukan atas kepala kita. Kita kata la, memang tanggungjawab naik berpindah kepada suami dari sudut penjagaan, dari sudut al-qiwamah, dari sudut nafkah. Tetapi tanggungjawab nasihat, tanggungjawab pendidikan, tanggungjawab memberi kasih sayang, dan tanggungjawab nak mengumpulkan balik kita dalam syurga adalah tidak terputus walaupun anak itu telah beranak ataupun bercucu. Ini satu kepahaman yang perlu kita betulkan di bawah tajuk skop koridor yang kita buat masuk syurga sekeluarga. Jadi tak boleh kita kata biar aku dah bagilah tu, bagi ni ikut dia lah, dia nak jadi apa. Kita kata tidak, ayah dengan ibu mesti bertanggungjawab dengan orang-orang di bawah
jagaan dia walaupun mereka sudah berumah tangga. Jadi ayat ini tidaklah satu menjadi lesen untuk kita tinggalkan nasihat, untuk tinggalkan tanggungjawab. Itulah yang dipahami oleh sebahagian daripada orang, kerana setiap kita bertanggungjawab dengan apa yang kita buat, bertanggungjawab dengan orang yang di bawah tanggungjawab dia, di bawah tanggungan dia. Dan kepahaman ini juga bercanggah dengan tujuan irsali rusul, tujuan Allah Ta'ala hantar bagi Rasul. Setiap umat ada Rasul. Umat kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Nabiyul Ummah wa Nabiyur Rahmah, telah memberi satu kata-kata yang orang panggil kuasa besar lah. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang yang pandai, orang yang alim, menerima pusaka Nabi di dalam menerima dan menjalankan tugas menyampaikan ilmu. Kalau kata pusaka Nabi nak ambil harta, Nabi tak tinggal harta. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dia tak tinggal harta, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Yang adanya warasul ilma. Dalam hadis kata para nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya meninggalkan ilmu. Jadi orang yang ambil ilmu itu dia panggil orang yang menerima pusaka Nabi. Banyak mana kita belajar sunnah, banyak mana kita belajar ilmu, bermakna kita orang yang kaya menerima pusaka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpulanglah kepada masing-masing, nak banyak ke nak sedikit. Kita dalam bab harta nak banyak belaka. Nah, kalau tak cukup tuntutan kita, mahkamah naik. Bertahun-tahun turun naik mahkamah tak apa, asalkan harta dapat. Allahu Akbar. Kita kata ini satu, ialah satu keaifan lah, satu keluarga, family naik mahkamah kerana berebut harta. Tapi apa boleh buat? Hak mesti dituntut. Hak mesti dituntut. Tapi kalau tak tuntut, boleh sedekah ya. Tapi itulah keadaan manusia yang tidak akan mudah untuk mengalah dalam perkara-perkara yang memberi kebaikan ataupun pulangan kepada dunia dia. Maka para anbiya berakhir dengan zaman dia untuk tugas dia sendiri, tapi diwariskan kepada para ulama, diwariskan kepada siapa? Para pendakwah. Sekarang ni kita letak dua kategori. Kategori yang pertama dia panggil ulama. Mana ulama ni orang yang alim. Kalau dia baca Quran tu insya-Allah dia boleh tafsir, dia ada dalam kepala dia ilmu, dia ada dalam kepala dia maklumat. Satu lagi bukan ulama tapi dia kategori pendakwah. Pendakwah mana orang yang menyampaikan ilmu yang dia terima daripada guru-guru ataupun dari sudut amali. Tak mengaji banyak tapi menyampaikan banyak. Sebab tu kita tengok para pendakwah kita ni kadang-kadang kita rasa macam eksklusif tak? Oh ni kerja ustaz-ustaz ni dakwah ni. Setelah saya ikut beberapa program yang dibuat oleh NGO Islam, pelbagai jenis program yang dibuat. Ada program dakwah kepada masyarakat bandar, ada program kepada orang asli, ada program kepada orang-orang yang bukan Islam. Yang kita kagum, sahabat-sahabat kita ni, NGO ni, mereka bukan ulama, tetapi dia boleh buat kerja yang kita tengok pun kita giling kepala daripada awal lagi. Masuk dalam hutan, jalan balok kata orang, berseluk naik atas kepala, tapi dia orang sanggup buat kerja. Maka tugasan dakwah, pendakwah, da'i wa dakwah ini satu tugasan yang besar. Jadi kalau kita kata masing-masing jaga diri, habislah. Tugas Nabi terhenti, tugas ulama terhenti, tugas pendakwah juga terhenti. Dan ia juga bercanggah dengan konsep dalam Islam ni, dia panggil konsep al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Konsep al-amru bil ma'ruf, ajak orang buat benda baik dan melarang manusia daripada mungkar. Karena itu kesilapan besar apabila kita menggunakan ayat ini untuk kita tidak
untuk kita tidak berdakwah. Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang pertama dalam dunia Islam ini, satu hari dia berkhutbah, fahamidallah wa athna alaih. Jadi semualah para ulama ni, dia punya bila nak khutbah, kita nak bercakap, kita mula dengan puji Allah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa qal, Abu Bakar kata, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, kamu semua baca ayat ini. Macam ayat yang kita baca lah, kita semua akan baca ayat ini tadi. Kita semua baca ayat ini. Ayat mana? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu, jaga diri kamu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tak beri kesan apa-apa mudarat kepada kamu kalau kamu baik, orang lain sesat. Qal, Abu Bakar kata, wa annakum tad'unaha ala ghairi mawdi'ha, kamu telah pasang ayat ini salah tempat. Kamu pasang ayat ini tak kena tempat. Apa dia yang tak kena tempat? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Innan nas iza ra'awil munkar, sesungguhnya manusia ni bila dia tengok benda mungkar, bila tengok benda mungkar, walam yughayyirunahu, diam, tak peduli, tak kata apa. Dia kata dia tak buat apa. Maknanya kita dah belajarkan dalam ilmu ingkar mungkar ni ada berapa darjat? 3 darjat. Darjat yang pertama dengan tangan, mana dengan kuasa. Darjat yang kedua dengan lidah. Darjat yang ketiga dengan hati. Maknanya dia dengan tangan pun dia tak mampu, dengan lidah pun tak bercakap, dengan hati pun tak engkar. Maka orang ni kalau hati pun tak engkar juga, sedangkan engkar dengan hati ni polis tak boleh tangkap. Tak ada orang boleh dakwa kita, awak engkar mungkar dengan hati awak, siapa dia tahu? Bila engkar dengan hati, maknanya kita dengan Allah Azza wa Jalla, yang kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, supaya kita duduk dalam suasana yang begitu aman. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausyakallahu azza wa jalla ya'ummahum bi'iqabihi, orang yang diam tidak melakukan kerja amar ma'ruf nahi munkar ini, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan umumkan bala ke atas mereka keseluruhannya. Sebagaimana ini hadis ini akhrajahu Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhum. Jadi jelas kepada kita bahayanya orang yang tahu diam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena ingat, kata di para ulama salaf, ada nisbah pada Sayyidina Ali, nisbah pada orang lain. Dia kata, iza sakata ahlul haqqi, apabila ada benda tak baik, ada benda mungkar depan mata kita, tapi orang yang tahu diam, tak engkar, tak tegur, tak kata apa, fazanna ahlul batil al-batil annahum alal haqi, maka orang yang batil, yang tak betul, dia ingat dia sudah betul. Ini di antara tempat yang cukup berbahaya. Berbahaya ke tidak? Bahaya. Bila kita pergi dalam majlis-majlis, tapi ada benda mungkar, ustaz ni bukan nak tegur, kepiah dia pun dia lipat letak dalam poket. Mana agak dah. Dia kata, "Mana ustaz cabut piah malam ni?" Tempat majlis-majlis macam ni tak boleh lah. Kopiah kan, ada kopiah kan, susah pula orang nak melompat tu. Nah, kita tolong bagi jalan pula. Kita kata, iza sakata ahlul haqqi, apabila orang yang baik diam, maka orang yang tak baik dia sangka dia betul. Ini cukup berbahaya. Hari ni pula, para jemaah sekalian, orang suka menyelamatkan diri. Saya tak kata apa. Kalau setakat dia nak menyelamatkan diri, dia diam, kita kata boleh juga tahan. Tapi bila kita tegur benda mungkar,
Dia pula begitulah tambah pula doa, ustaz ni tak ada hikmah. Kalau dia nak tegur-tegurlah dengan cara baik. Abi baik dah kita tegur orang budak buang munkar, tiba-tiba kita pula dihentam oleh kawan sendiri. Bagaimana perasaan kita sebagai doa, bagaimana perasaan kita sebagai pendakwah, bagaimana sebagai itu kerja-kerja kita yang cukup besar ini, kita nak ambil orang untuk sampai ke tempat yang sepatutnya kita sempat. Maka para jemaah sekalian, ayat ini setelah kita teliti kata-kata para ulama tafsir, kita teliti bahawa tanggungjawab kita dalam masalah ini agak besar, maka kita ambil nasihat daripada Al-Imam Al-Syekh Muhammadul Amin Al-Syanqiti. Dia meninggal pada tahun 1393 ni rahimahullahu ta'ala. Dalam tafsir ayat ni, dalam tafsir dia Adwa'ul Bayan. Cuma ada setengah saya tengok ada sahabat-sahabat kita ni yang semangat ni, bila sebut ramai ustaz duk bawa, duk sebut Adwa'ul Bayan, dia pergi beli juga tafsir ni, tafsir terjemahan. Saya kata tak usah beli ya, nak buat koleksi boleh, tapi kalau nak memahami dengan baca spontan, tidak label kita. Kalau nak baca juga, beli ringkasan tafsir Ibnu Katsir, naam boleh, ataupun tafsir Al-Aisar, ada malam-malam kita duk baca di alam maya tu, tafsir Aisarut Tafasir, itu boleh kita beli sebab dia mudah, ringkas. Tapi kalau nak Adwa'ul Bayan, Syekh Hamid ni dia bercakap untuk mutakhassis, untuk orang-orang talabatul ilmi, penuntut-penuntut ilmu yang boleh memahami bahasa-bahasa yang disediakan itu. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada kata-kata Syekh rahimahullah. I'lam, ketahuilah ketika bincang tentang ayat tadi, anna kullam minal amiri wal ma'mur, semua orang yang menyuruh orang buat baik, yang disuruh juga buat baik, yajibu alaihi ittiba'ul haqqi, mesti ikut kebenaran. Makna kita nak suruh orang buat baik ni, kita kena melalui channel jalan yang betul, jalan yang jelas. Jangan pula kita pergi ajar benda yang tak jelas. Sekarang ni macam-macam orang, asalkan TikTok dia naik, dia punya rating tinggi, dia ajar ajaran yang pelik-pelik dan mendapat share yang begitu hebat. Sekali orang lain masuk nasihat, kita sekali dengan kita, dia rempuh mari, dia kata apa orang ni, tegur orang tak betul, nasihat yang tidak pandai. Kita mengatakan ini di antara kepincangan yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka orang yang ditegur, orang yang dinasihati, sepatutnya melihat kepada nasihat yang disampaikan, kalaupun kita tak nak tengok penasihat. Ini dalam satu ilmu yang dia panggil merbahaya. Apabila kita memilih nasihat, kita pilih nasihat, mana nasihat yang kita terima, kalau penasihat itu orang yang kita suka, dia panggil berlakunya ketaksuban di dalam kehidupan kita. Kita taksub pada orang, hak kita suka, dia katalah apa pun, betul belaka, kita kata la. Ainal uqul, di manakah akal kita, di manakah pemikiran kita. Maka satu kaedah yang dikatakan, kamu tengok kepada apa yang dikata, jangan tengok kepada semata-mata orang yang berkata. Mana kalau kita tengok orang yang berkata ni, kita dah ta'assub dengan dia, dah orang panggil letakkan sikah kepercayaan kepada dia sepenuhnya, maka ketika itu kita tak buat apa dah. Sebab yang dia kata itu betul belaka. Kalau tak betul pun kena takwil jadi betul juga. Tapi orang yang kita tak suka, kalau betul pun jadi tak betul juga, sebab kita tak suka. Wa qad dallatis sunnatus sahihah, dalam hadis yang sahih telah menunjukkan kepada kita bahawa siapa dia suruh orang buat baik, walam yaf'alu, ni kita takut lagi. Dia suruh orang buat baik, dia tak buat, ini kita rasa lebih ringan sikit daripada golongan yang kedua. Ramai ya kita sendiri apabila ceramah dah, kempen tahajud, kita bangun lambat juga. Kempen puasa, orang tua-tua puasa, ustaz duduk makan, dia kata apa? Dia kata, ustaz kenapa tak puasa? Dia kata, ustaz ni banyak alasan. Kalau saya puasa, saya tak larat pula nak ceramah ni, ada 3 tempat hari ni. Selamat juga dia. Jadi yang setakat suruh dia tak buat tu, ada satu orang panggil lebih rendah darjat dia, dengan wayanha anil munkari wa yaf'aluhu, dia larang benda mungkar, dia buat.
Ini dahsyat. Orang apa terkejut tengok, kenapa awak larang tiba-tiba dia ada kat sini? Ini bukan. Kata Syekh, annahu himarun min humuri jahannam yajurru am'ahu fiha. Orang yang larang orang buat benda tak baik, dia buat, orang itu jadi seperti himar, dalam bahasa kita kata keldai ataupun dongki dalam neraka jahannam, yang menarik usus perut dia, yang menyebabkan kebusukan dia tu, orang neraka pun tak boleh terima busuk yang dia ada itu. Allahu Akbar. Mana busuknya perangai orang yang melarang orang buat benda mungkar, dia pergi buat. Lebih-lebih lagi kemungkaran yang tersembunyi. Ini yang kita takut sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata akan ada satu kaum, mereka datang di akhirat nanti, pahala yang dia bawa ke amsali jibali Tihamah. Pahala yang dia bawa tu macam bukit Tihamah. Bukit Tihamah ni bukit besar lah di Arab Saudi ni, bukit Tihamah nama dia. Tapi pahala yang dia bawa tu berterbangan haba'an mansura, menjadi seperti debu yang terbang. Sahabat-sahabat bila dengar cemas. Dia kata, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Rasulullah, sifatkan mereka itu pada kami, perjelaskan siapa mereka. Ini ulama, para sahabat ni dia mudah cemas bila dengar benda perkara-perkara yang boleh mengundang bala di akhirat. Kita sepatutnya macam itulah, bila dengar kata ancam, hadis-hadis yang menyebut tentang ancaman, kita kena takut. Dia kata tak apalah, sekali aku pergi Mekah buat umrah agak hilang dah. Itu yang mainan syaitan. Awak pelik apa? Sekarang ni dia panggil DIY ke apa, di umrah DIY pula dah. Pasal jenis hok pergi sendiri, ambil visa online, beli tiket, esok maya Jumaat Mekah dah dia. Tak ada apa-apa dah. Sudah solat Jumaat, dia buat tak kena, telefon 10 orang ustaz tanya, ni saya ni tengah duduk betul ni, boleh buka ihram ke tidak? Pergi pandai-pandai, lepas tu tak tahu benda nak buat, biarlah, itu cerita lain. Kita naknya, maknanya kata Nabi SAW, orang ni siapa? Sahabat tanya, jallihim lana, tunjukkan kepada kami siapa dia. Sifhum lana, sifatkan kepada kami. Qal, kata Nabi SAW, mereka itu seperti kamu juga. Dia macam kita juga. Dia solat, dia puasa, dia banyak baca Quran, baik orangnya, tetapi iza khalau bi maharimillahin tahakuha, bila duduk seorang-seorang, dia akan langgar syariat Allah Azza wa Jalla. Maknanya orang ni buat maksiat secara tersembunyi. Zahirnya orang cium tangan dia, cium kepala dia, tapi orang ni kaki maksiat apabila keseorangan. Mana bila dia seorang, dia tak mampu nak menghadapi godaan syaitan, maka orang ni di akhirat esok hilang dia punya pahala. Kita kata wal'iyazubillah. Bercanggah ke tidak hadis ni dengan hadis kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Dalam hadis lain Nabi sebut, semua umat aku dalam keadaan baik, aman, selamat, kecuali orang yang menzahirkan maksiat. Macam mana kita nak jamakkan taufik di antara tadi hadis maksiat tersembunyi, ia ni maksiat terang-terang. Maknanya orang yang buat maksiat, dia buat maksiat sembunyi, tapi dia iklankan maksiat. Ana buat contoh zaman kita ni, macam kita ni lah, pergi tempat sana sini, orang tak tahu pun awak pergi mana, tiba-tiba dia post kat Facebook. Tak, dia duduk dengan tina sana, duduk dalam tempat kelak-kelak yang maksiat. Kita mengatakan yang ni orang yang ijhabil ma'asi, makna orang yang berani lawan Allah Ta'ala secara terang-terangan, orang ni juga tidak dimaafkan. Tapi yang tadi, yang Jibal Tihamah tadi, orang baik, zahirnya baik, kalau dia berjalan semua orang sambut, tetapi hakikatnya dialah manusia yang tidak berdisiplin dengan Allah Azza wa Jalla, kerana iza khalau bi maharimillahi intahakuham, bila dia diam, ada benda haram dia buat. Sekarang ni orang nak buat benda haram mudah, dengan alat-alat gadget yang kita ada di tangan ni, apa saja boleh buat. Boleh buat macam-macam. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita minta dengan Allah Ta'ala keselamatan di dunia dan kita selamat di akhirat. Allah selamatkan kita ketika zahir,
Allah selamatkan kita ketika bersembunyi. Allahu Akbar. Baik, mana kata Syekh, orang yang melarang orang buat benda mungkar dia buat, orang ini dianggap seperti himarun min hurumi jahannam, dongki ataupun keldai daripada kedai neraka jahannam, sebagaimana yang disebut oleh Al-Quranul Karim ada sebut, dalam sunnah Nabi juga ada sebut. Tuan-tuan tengok di mana Tuhan sebut himar dalam Quran. Ada banyak kali himar ni masuk Quran rupanya. Dongki ni banyak kali masuk Quran. Ayat tuan-tuan tanda surah Al-Muddathir, tulis surah Al-Muddathir ayat yang ke-49. Surah Al-Muddathir ayat 49, Allah kata apa? Orang yang lari, al-mu'rid anit tazkir, orang yang lari daripada peringatan yang kita beri peringatan, dia lari, dia tak mau dengar. Kepanasan dia, bila kena dengar nasihat ni panas lalu, Allah, naik darah kata orang, tekanan darah naik. Maka orang ni kal himar, dianggap seperti dongki. Dia kata kenapalah nyanyi ke dongki ni. Tak jumpa dah ayat surah Al-Muddathir. Maka Allah kata fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Kalau demikian halnya orang-orang yang bersalah, diberi nasihat lari, diberi peringatan tak mau ikut, diberi apa saja pun tak dengar, maka orang itu, maka mengapakah mereka berpaling lari dari peringatan Al-Quran? Satu, ka'annahum humurum mustanfirah, seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari. Lari dari siapa? Farrat min qaswarah, lari daripada singa yang ganas. Maknanya Allah Ta'ala dia tak buat bandingan-bandingan dalam Quran ini kecuali yang dahsyat. Cuma minta maaf, bila kita tengok bandingan dengan hayawan yang bodoh ni, dongki ni hayawan yang bodoh. Itu sebab di antara hikmah kita tak boleh makan dongki, tak boleh makan, haram dimakan. Kalau himar wahsy, zebra, itu cerdik, itu kuda belang tu, kita boleh makan tak, sebab dia cerdik, bijak dia. Sempat ada masa kita nak cerita di antara dua dongki tu, dongki dengan zebra tu apa beza, kenapa yang ni boleh makan, ni tak boleh makan. Sedap juga cerita tak? Yang dongki ni dia bodoh, budak-budak boleh buat main dia, jadi mainan budak-budak ya, naik lompat atas kepala dia. Tapi dia baik pun, kalau dah bodoh tak cerdik jangan duk makan lah. Kita tak makan dongki ni pun boleh tahan juga, dah tak apa cerdiknya. Orang mengajar kita duk buah contohnya, ini pun satu berat juga kes. Jadi kita kena ada lah adab duduk dalam majlis ilmu, ada majlis apa-apa saja pun dalam majlis kena ada peraturan, ada SOP dia. Maka dongki ni dibanding dalam Quran biasanya untuk orang yang meninggalkan ilmu. Dalam surah Al-Jumu'ah, masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha, sambung, kamasalil himari yahmilu asfara, seperti dongki yang duk pikul barang-barang atas belakang. Dia pikul kitab tu, bukan pikul guni sampah, pikul kitab. Tapi dia tahu tak tahu? Tak tahu. Maknanya bandingan dengan dongki dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bandingan kepada orang yang tidak beramal dengan ilmu. Kita kata na'uzubillah. Adapun himar wahsy, yang dikatakan zebra, himar wahsy itu dia cerdik. Macam mana dia cerdik? Cuba tengok dalam video, ada dia punya pendidikan yang dia buat. Bila anak dia lahir, budak ni biasa dia berjalan, melompat sana sini. Kalau ada kata suka berderak, berderak ni dah, berderak ni jalan melompat. Jadi mak dia, supaya anak dia tak berjalan, dia patahkan kaki. Mak dia patah kaki, jadi budak tu tak berjalan. Jadi kebetulan dia membesar, bila kaki dia sembuh molek, dia pun cerdik dah, boleh menyelamatkan diri sekiranya Jadi kita hari ni macam mana kita nak patahkan kaki anak kita ni? Jangan pukul, masuk bala polis lah gitu. Maknanya kita patahkan kaki, jangan benarkan dia bebas.
beri pendidikan yang baik, alat-alat gadget yang diberi dikawal. Itu ilmu yang diguna pakai oleh zebra kepada anak dia. Tapi kalau kita ikut donkey ni, Masya Allah, Tuhan sebut dalam Quran, ka'annahum humurum mustanfiram farrat min qaswarah. Orang-orang yang lari daripada ilmu ini seperti orang yang donkey-donkey yang lari daripada harimau yang mereka takut. Maka kata di Imam Syangkiti, kata wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrahnya daripada ayat-ayat yang kita baca ini umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Maknanya kita perluaskan, mana fayajibu alal muzakkir, wajib kepada orang yang beri tazkirah, wal muzakkar, dan orang yang diberi peringatan, an ya'mala bi muqtadat tazkirah, wajib dua-dua kita mesti beramal dengan apa yang kita sampaikan, wa an yatahaffaza, dan kita kena yakin, kita kena ingat, kita kena sedar, jangan tak ambil peduli dengan nasihat yang diberi. Sebab itulah kita bimbang pada jemaah, saya minta maaf awal-awal lah. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita beradab. Kalau kita rasa tak suka dengar orang kuliah, kita balik je lah. Jadi supaya bila kita adamul mubalah, orang duduk ceramah, orang duduk baca Quran, duduk tafsir, kita duduk bawah, maka ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang tidak cerdik, li'alla yakuna himaraini min humur, supaya orang yang lari daripada tazkirah, orang itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak baik, wal iyazubillah. Kita akhiri dengan satu kisah yang menakutkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Yuja'u birrajuli yaumal qiyamati. Seorang laki-laki pendakwah hebat, selebriti ini dibawa dalam neraka pada hari kiamat. Fatandaliqu aqtabuhu, keluar usus dia, jalan perut dia keluar. Fayaduru biha finnari kama yadurul himar. Tengok, kita nak cerita dongki yang hari ini, na'udzubillah. Jadi dia duk berpusing dalam neraka seperti himar. Dongki duk berpusing ketika dia tarik kisaran gandum. Dulu bukan ada blender apa ni, dia kisar dengan ditarik. Fayutifu bihi ahlun nar, jadi orang neraka apa serabut dengan dia ni. Ahli neraka serabut dengan dia. Apa dia ni, stres ni, kacau dia ni, main duduk pusing sini ni, duduk diam-diam tak pandai. Fayaqul ai fulan, oi ma asabak, apa sebab awak ni duk tarik usus jalan perut dalam neraka ni, busuk. Ini yang kita takut ni. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah tuan ustaz, bukankah tuan imam, bukankah tuan guru, tuan kiai, tuan pendakwah dia ajak kita buat baik dulu, awak kan? Dia ingat lagi, wa tanhana 'anil munkar, ceramah perdana tuan saya ikut, program-program TV selebriti agama saya ikut. Contoh ni, jangan marah sahabat-sahabat kita. Fayaqul, dia pun jawab, kuntu amarukum bil ma'ruf wala ati, dulu aku suruh kamu buat benda baik, aku tak buat. Wa anhakum anil munkari wa ati, tapi aku larang kamu, sebenarnya aku bagi langgar apa yang aku larang itu. Hadis ni akhrajahu Syaikhan, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya daripada hadis Usamah bin Zaid. Maka kita mengatakan dosa orang yang larang orang buat mungkar, dia pergi buat, sangat dahsyat. Di akhirat esok sampai ahli-ahli neraka pun tak boleh terima orang ni. Dia dianggap dia buat bandingan seperti dongki yang berpusing di dalam kisaran gandum yang dia buat. Allahu Akbar. Satu lagi kisah Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj, qala ra'aitu, aku tengok pada malam aku Isra', ada laki-laki yang memotong dia punya ni bibir mulut dia ni, potong dengan gunting daripada neraka. Setiap kali terpotong, masuk balik. Faqultu li Jibril, Nabi kata aku tanya di Jibril, man haula, siapa tu? Qala haula'i khutaba'u min ummatika, itulah pendakwah-pendakwah, penceramah-penceramah dari kalangan umatmu. Kana ya'muruna an-nasa bil birri, mereka suruh orang buat baik, wa yansawna anfusahum, tapi mereka lupa diri mereka sendiri. Wa hum yatluna al-kitab, mereka baca kitab,
walaupun cerita ni kitab Taurat ke kitab Quran sama lah, tapi dia tak amal dengan apa yang dia buat. Afala yaqilun, adakah mereka berakal? Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Maka kata di Syekh Syangkiti, wa'lam, ketahuilah bahawa anna tahqiq, setelah kita teliti, setelah kita perhatikan bahawa janji-janji azab yang dahsyat yang kami sebut ini, keluarnya usus, berpusing dalam neraka, dipotong bibir dengan guntingan daripada neraka, laisa alal amiri bil ma'ruf, bukan dosa orang yang suruh benda baik. Ingat baik, nanti ada pula orang tak mau dakwah pula gini, saya tak mau dah suruh orang buat baik, nanti berpusing dalam neraka, orang neraka berbenci. Jangan takut. Wa innama, ini kita fokus, wa innama huwa ala irtikabihil munkara aliman bidzalik, dosa dia kerana dia pergi buat maksiat setelah dia tahu benda tu mungkar. Ini kita buatlah payah. Dia menasihat kepada orang, dia pula yang buat dia larang. Maka kalau kita boleh buat suruh orang baik, suruh je. Ini timbul soalan, saya belum baik lagi, macam mana saya nak suruh orang? Kita kata kita suruh orang sampai kita jadi baik. Lepas kita suruh orang, kita balik mikir, tak kira aku suruh orang yang baik-baik, aku tak buat. Aku suruh orang solat sunat, aku tak buat. Aku suruh orang puasa, aku tak buat. Aku suruh orang sedekah, aku tak buat. Maka kata di para ulama, ajaklah orang buat baik walaupun kita tak baik, sehingga kita jadi baik. Macam kita hari ni, nanti aku kaya, aku nak sedekah. La tasaddaqu, sedekah dulu sampai kita jadi kaya. Ini itu satu mainan syaitan. Syaitan dia mari, dia kata awak ajak orang buat benda baik ni, awak tu baik sangat ke? Syaitan dia sekat kita dari pelbagai sudut. Mana sekadar mana yang kita mampu, kita boleh ajak orang buat benda baik, kita boleh larang benda mungkar, kita buat. Jangan kata nak tunggu jadi baik dulu baru, tidaklah. Jadi Syangkiti bagi peringatan, dosa ini bukan sebab awak suruh orang buat baik, dosa ini sebab awak lakukan kejahatan setelah awak tahu benda itu tak baik. Allahu Akbar. Falhaqu, yang benarnya orang yang suruh orang buat baik, maka tetap dia sebagai seorang soleh, orang yang baik kerana dia ajak orang baik. Tetapi walaupun dia sendiri tak baik, yang tak baiknya orang yang larang orang buat benda mungkar, dia pula melakukannya. Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan tugas amar ma'ruf, tugas mengajak orang buat baik, tugas semua kita bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat, ulama salafus salih, dan diikuti oleh para pendakwah. Kerana itulah saya tengok kata-kata Imam Malik rahimahullahu taala, tuan-tuan tanda kata-kata Malik yang masyhur. Dia kata, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah Ta'ala bagikan kerja-kerja kita ni seperti dia bagi rezeki. Kita rezeki tak sama. Kita ada 10 adik-beradik. Yang pertama bisnes, yang kedua engineer, yang ketiga petani, yang keempat ke laut, contohnya. Tak sama. Kerja kebajikan ini juga, amalan juga tak sama. Ada orang yang kuat solat, sedekah tak ada. Sama ada dia bakhil ataupun dia tak ada duit. Ada orang yang kuat infak. Kalau minta sedekah jangan main. Kita minta 1,000 dia marah. Program ustaz ni berapa ribu semua? 3,000, kami tak semua. Tapi kata encik, marilah. Majlis ni majlis ceramah ni. Tuan kena ada sekali. Tu tak boleh, sakit pinggang. Nak kata apa dah? Dah lebat infak, jangan main laju. Ajak dia pergi kuliah, sakit pinggang lalu. Nak kata apa? Ada juga masa. Jadi kita kata alhamdulillah, setiap orang ada tugasan yang Allah pilih. Kita tak tahu siapa dia pilih. Maaf saya perkenalkan sahabat saya Zulkarnain ini, mari daripada yang ana selalu sebut cerita kepada tuan-tuan. Kita pergi ke sahabat ni, dia duduk di Osaka, Jepun. Dia telah tubuh pusat JDC, Japan Dakwah Center. Hasil daripada sumbangan tuan-tuan daripada Malaysia, pusat dakwah hari ini sudah menjadi satu pusat yang dikenali oleh ramai orang-orang yang bukan Islam. Yang kita fokus kepada orang Jepun yang kafir. Kalau orang Islam yang daripada Bangladesh, daripada Turki itu, mereka ada negara, mereka ada tempat rujukan. Tapi bagaimana kita nak tackle Jepun yang bukan Islam? Jadi alhamdulillah, hampir setiap bulan ada je Jepun yang bersyahadah di pusat kita ni. Jadi mulihlah nanti kalau ada peluang,
pihak masjid boleh jemput saudara Zo untuk cerita tentang dakwah kita di Osaka di Jepun. Alhamdulillah kita semuanya memperkenalkanlah JDC ni kepada masyarakat. Banyak kali dah dalam kuliah-kuliah kita. Kebetulan dia balik cuti, jadi kita mengatakan ini satu peluang yang cukup besar tuan-tuan. Pusat dakwah tu 3 juta ringgit dibantu oleh rakyat Malaysia dalam masa sebulan Ramadan sebelum PKP dulu. Kita kata jazakumullahu khairah. Hasilnya tu'ti ukulaha, hasil yang kita dapat sekarang, ramai orang Jepun datang nak kenal Islam, ramai yang sudah bersyahadah di pusat kita. Kita kata alhamdulillah jazakumullahu khairah. Allah hantar mari orang Malaysia pergi dakwah di sana. Tapi ingat, di Kelantan, kalau siapa dia pergi Kota Baru, dekat dengan Masjid Muhammadi, ada satu pusat International Islamic Information dakwah. Terkenal dengan pusat ni, tempat pusat Mak Ghana. Muhammad Michael nama dia. Dia mari daripada negara Ghana, hanyut ke Malaysia, ke Kelantan. Dia jadi pendakwah. Kita orang Kelantan pula bagi penumpang dia. Itu kata ajaib. Allah Ta'ala qasamal amal kama qasamal arzak. Allah Ta'ala bagi amalan kita ni seperti dia bagi rezeki. Jadi ada orang yang kerja dia, Allah hantar mari untuk Islam setiap masa, hampir setiap minggu, bulan. Ada je orang yang bukan Islam, yang masuk Islam di tangan dia, jasa dia. Kadang-kadang dia telefon saya, dia kata, Ustaz, hari ni mari. Oh, apa mat? Ada orang nak masuk Islam. Jadi dia suruh kita jadi saksi, tengok orang duk bersyahadah. Kita kata Masya Allah, mamak mari daripada Ghana, mari jadi pendakwah di sini. Orang kita sini pula nak masuk tempat orang asli pun takut. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, kita syukurlah dengan apa yang kata Malik rahimahullah, kita bersyukur dengan tugasan yang Allah Ta'ala beri. Jangan semua kita nak pergi duduk di Jepun pula. Jangan semua pula pergi duduk Pak Mak Ghana, tak ada kerja lah dia. Jadi yang pentingnya kita kerjasama, kita ambil peluang yang besar ini untuk menyampaikan Islam, menyelamatkan manusia daripada api neraka. Itulah tugasan kita insya-Allah. Kullun yu'jar, semua kita, orang yang berdoa, orang yang beri sumbangan, orang yang beri sokongan, orang yang buat kerja, semua kita akan bersama mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang yang masuk Islam, biarlah kita ada saham insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Siapa-siapa yang nak dapat maklumat boleh jumpa dengan Zul lepas ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.